Dan Imam Mahdi ni bukan perkara kecil. Gara-gara kes nak menunggu Imam Mahdi ni lah, Masjidil Haram pernah dirampas serta dikepung selama 2 minggu pada 20 November tahun 1979 oleh kumpulan bersenjata. Beratus-ratus jemaah ketika itu jadi tebusan dan berlaku insiden tembak menembak, dan ada kematian di pihak keselamatan Arab Saudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalah ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi lillahi ta'ala. Allahumma raddina biqada'ika wa sabrna ala bala'ika wa auzi'na syukra ni'ma'ika. Ya Allah, jadikan kami redha menerima takdirmu, jadikan kami sabar menerima ujianmu, dan bimbinglah kami untuk mensyukuri semua nikmat-nikmatmu. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, baru-baru ini kita membaca laporan tentang wujudnya satu kumpulan yang mempercayai bahawa Imam Mahdi bakal muncul di Makkah Al-Mukarramah. Kurang lebih seramai 300 orang jemaah ini telah berangkat ke Tanah Suci, dan difahamkan mereka berada di Madinah dan masih berada di Madinah. Bagi yang ada duit, dah baliklah ke tanah air, tapi yang dah jual tanah macam-macam, dah tak ada apa tinggal, masih berada di Madinah sekarang, difahamkan petang tadi. Dan ini melibatkan orang-orang kita di Kuantan juga. Jadi mereka memang menanti kemunculan Imam Mahdi ini di Mekah, dan selagi Imam Mahdi tak keluar, mereka akan menunggu Imam Mahdi itu di Madinah. Jadi mereka sekarang di Madinah. Mula dulu ingat Imam Mahdi keluar pada hari wukuf, tak ada. Anjak lagi masuk Muharram, tak ada. Postpone lagi Ashura pula, tak ada juga. Postpone lagi, katanya Rabiul Awal nanti Maulid Nabi, dan begitulah seterusnya agaknya, wallahu a'lam. Sememangnya memasuki tahun 1444, memang orang-orang yang minat kepada teori pelik-pelik ini, dia memang menanti tahun 1444. Mereka percaya bahawa 1444 ini akan keluarnya Imam Mahdi. Ada teori yang mengatakan Imam Mahdi akan keluar pada 14 April tahun 2023 bersamaan 23 Ramadan 1444 Hijrah, hari Jumaat. Tapi teori ni muncul Imam Mahdi itu dari Yaman. Ada yang kata Imam Mahdi akan muncul 28 Julai 2023 bersamaan 10 Muharram 1445, anjak sedikit, hari Jumaat. Yang ini muncul daripada Mekah. Kita nak terangkan malam ini, janganlah kita terpedaya dengan permasalahan Imam Mahdi ini, kerana masalah Mahdi claimant saya panggil Mahdi claimant, orang yang mendakwa Imam Mahdi ini berlaku tiap-tiap hari. Sebenarnya berdasarkan sejarah, sejak abad yang ke-8 sampai abad ke-21 dah ada kurang lebih 15 orang yang mendakwa sebagai Imam Mahdi, tak campur lagi dengan 11 orang yang diangkat oleh pengikutnya sebagai Imam Mahdi. Maknanya dia tak mengaku, tapi pengikut dia mengatakan dia inilah Imam Mahdi. Ada satu data dikeluarkan oleh majalah The Economist
according to seminary expert, ada seorang nama pakar kajian namanya Mahdi Ghafari. Dia mengatakan bahawa di Iran saja ada 3,000 orang mengaku jadi Imam Mahdi. Dan Imam Mahdi ni bukan perkara kecil. Gara-gara kes nak menunggu Imam Mahdi ni lah, Masjidil Haram pernah dirampas serta dikepung selama 2 minggu pada 20 November tahun 1979 oleh kumpulan bersenjata. Beratus-ratus jemaah ketika itu jadi tebusan dan berlaku insiden tembak menembak, dan ada kematian di pihak keselamatan Arab Saudi. 127 anggota keselamatan terkorban, 451 orang cedera, dan di pihak pemberontak ada 117 terbunuh, 68 orang dihukum bunuh pada 9 Januari tahun 1980. Rampasan Masjidil Haram itu diketuai oleh Juhaiman ibnu Muhammad ibn Saif al-Utaibi, yang mana dia telah mengisytiharkan abang ipar dia, iaitu yang nama Muhammad bin Abdullah al-Qahtani sebagai Imam Mahdi. Dia tak ngaku dia Imam Mahdi, tapi abang ipar dia Imam Mahdi. Dan berlaku pemberontakan berdarah di Masjidil Haram tahun 79. Dan benda ini tak pernah berkesudahan. Di Indonesia pernah muncul Lia Aminuddin, pengasas agama Salamullah. Dia mengaku mendapat wahyu daripada Jibril, dan dia mendakwa dia adalah Nabi, Rasul, dan dalam masa yang sama Imam Mahdi. 3 sekali dia sapu: Nabi, Rasul, Imam Mahdi. Dah kena tangkap dengan pihak berkuasa Indonesia, dihukum penjara 3 tahun oleh Mahkamah Agung. Selesai dia, anak dia pula nama Ahmad Mukti. Ahmad Mukti, anak Lia Aminuddin, dia tak dakwa dia Imam Mahdi, dia dakwa dia Nabi Isa pula. Dah jadi pening begitu saja. Jadi dakwaan ni tuan-tuan sentiasa ada. Hatta di masjid kita ini pun, setakat saya jadi imam di sini, dah 3 orang jemaah mengaku Imam Mahdi. Jemaah kita mengaku Imam Mahdi ada. Arwah Pak Deng itu lempang dah seorang, dia nak jadi imam di depan. Orang suruh undur, dia tak nak. Undur betul dia nak pukul, nyegat. Datang arwah Pak Deng. Bagilah. Betul salam perkenalan. 3 orang dah mengaku Imam Mahdi. Kita tengah buat tahlil, ada seorang tu tahlil malam Jumaat. Dia bangun tu, saya Imam Mahdi. Sudahlah. Saya melihat begini, disebabkan kita dihimpit oleh ketidaktentuan dalam macam-macam hal sekarang. Ekonomi, politik, kelahi sana sini, orang susah ramai. Maka orang yang sedang menghadapi ketidaktentuan ini, mereka mengharapkan satu keajaiban. Dia harap ada satu hero yang boleh datang untuk menyelesaikan segala masalah ini. Kan orang sekarang mengatakan, oh ini era mulkan jabariyah, era kita dipaksa kezaliman di sana sini, kita nak menanti kedatangan khilafah ala manhaj nubuwiyah dan an-nubuwah dan berbagai lagi. Dulu saya masih ingat tahun 90-an, kumpulan Nada Murni. Nada Murni ni dia pengaruh Al-Arqam begitu kuat, dan mereka dalam Al-Arqam tu memang sangat kuat pegangannya kepada kemunculan Imam Mahdi ini. Zaman itu dia buat lagu Nada Murni, nasyidnya lagu Pemimpin 3 Darjat. Kalau tuan-tuan ingat lagi lagu itu. Sekarang ni kumpulan Hijaz dah buat versi baru lagu Pemimpin 3 Darjat. Kumpulan nasyid Mawaddah pun dia ada buat versi macam rancak sikit, macam Sepanyol sikit. Seorang pembela punya karamah yang akan datang di kurun ini, padanya jua diberikan barakah 3 darjat yang dia miliki, khalifah, mujaddid dan mujtahid. Dia akan pasti tiba kerana Rasul telah bersabda, berita gembira untuk kita, kedatangannya mengubah dunia dari kegelapan pada cahaya, dari penindasan pada pembelaan, dari kejahatan kepada kebaikan, dari pecah belah kepada ukhuwah,
di waktu itu kezaliman akan musnah. Ahli agama berjawatan rasmi, perosok agama atas nama agama, mereka akan sedar diri. Di waktu itu dunia ini segalanya akan berubah, segala rahsia akan terbongkar, tak dapat lagi berpura-pura, kerana ia pasti terjadi, ia akan terjadi, ia akan pasti tiba. Lagu ini diulang-ulang, menanti kedatangan satu orang pemimpin untuk nak molekkan balik dunia ini. Memang berdasarkan hadis-hadis, ketika Imam Mahdi datang akan berlaku kedamaian. Itu sabit dengan hadis. Sampai kata para ulama, ketika Imam Mahdi datang, bumi akan kembali dipenuhi dengan keadilan. Sekarang ni kan tak adil. Yang kaya makin kaya, yang miskin tak pernah merasa nak kaya. Kekayaan negara tak dapat dibagikan kepada semua, tapi kepada golongan tertentu. Dia tidak adil. Tapi Imam Mahdi turun, bumi ni semua adil. Semua orang akan rasa nikmat yang belum dia rasa sebelum ini. Bumi sehingga kan kata ulama mengeluarkan macam-macam tumbuh-tumbuhan. Langit pun dah mula menurunkan hujan. Harta melimpah tanpa batas. Sehingga kata Al-Hafiz Ibn Katsir dalam kitab Al-Bidayah wal Nihayah fil Fitan wal Malahib, pada masa itu nanti buah-buahan melimpah, tanam-tanaman tumbuh subur, harta melimpah ruah, pemerintahan jadi kuat, agama jadi tegak, musuh jadi tunduk, kebaikan berlaku tiap-tiap hari. Sabit dengan hadis Nabi pernah cerita, wa yamla'ullah quluba ummati Muhammadin ghinan wa yas'uhum adluh hatta ya'muru munadiyan fayunadi fayaqulu man lahu fi malin hajah fama yaqumu minan nas illa rajulun. Nabi cerita pun sama, Allah akan memenuhi hati umatku ketika itu dengan rasa puas dengan semua benda. Sekarang kan banyak ketidakpuasan hati. Kita tengok yang kaya makin kaya, kita tak puas hati. Tapi ketika zaman itu nanti, semua orang menjadi puas. Keadilan meliputi segala-galanya. Sehingga ketika itu seorang penyeru akan menyeru, fayaqul man lahu fi malin hajah. Siapa nak duit, mai sini. Siapa nak duit, mai ambil duit. Tak ada seorang pun, kata Nabi, fama yaqumu minan nas, tak ada orang datang, illa rajulun, kecuali ada seorang saja datang. Siapa orang tu ni lain tahu lah, kita cerita panjang pula ceritanya sekarang. Bayangkan dia punya makmurnya zaman Imam Mahdi itu. Ini yang orang ndak balik, dia dah rasa serabut sangat dunia sekarang ini. Dan sebenarnya bukan di kalangan orang Islam saja, bahkan dalam eskatologi agama lain, termasuklah agama Yahudi. Yahudi juga percaya akan datang satu penyelamat di dunia ini. Macam ke kita ni nunggu sangat Imam Mahdi. Mereka pun ada penyelamat yang mereka panggil Masyiah. Masyiah ni dia datang, dan dunia ketika itu dikenali dengan gelaran Ohlam Hahbah. Ohlam Hahbah ni dunia akan jadi begitu tenang sekali, peaceful, lebih kurang lah. Sebab itu semasa berlaku Ohlam Bahah ini, seluruh dunia dalam pahaman Yahudi, seluruh dunia akan kembali mengiktiraf Yahudi dan juga Tuhan Yahudi sebagai sebenar-benar agama. Dia punya pemahaman yang disebutkan di dalam As-Sayyah chapter 2 verses 3, chapter 11 verses 10, kitab Zakaria dan macam-macam lagi. Ketika itu juga mereka kata kalau masyayikh ni datang, dah tak ada lagi pembunuhan, tak ada berlaku rompakan, tak ada lagi hasad dengki. Dia boleh kita tengok dalam buku atau kitab Zefaniah dan macam-macam lagi. Maknanya jangankan orang Kuantan, orang kita orang Islam bersama, mereka mengharapkan datang superhero untuk nak menghilangkan segala masalah. Inilah dalam eskatologi kita panggil Messianism. Messianism ini mengharapkan satu tokoh ajaib. Messianism. Yahudi dia ada Masyiah.
orang yang diharapkan. Orang Kristian dia mengharap Christ, kedatangan semula Jesus. Orang Islam dia ada Isa Al-Masih, dia ada Imam Mahdi yang diharapkan. Ada agama Druze, dia mengharapkan dua penyelamat, Jesus dengan Hamzah bin Ali. Kalau dalam agama Zoroaster, mereka mengharapkan kedatangan Sahoshian sebagai orang yang boleh menyelamatkan dunia. Buddha mengharapkan kedatangan Maitreya. Taoism mengharapkan kedatangan Li Hong. Dan ada pula Babism dan bagai-bagai lagi. Sebab itu orang putih, kalau kita tengok dalam sejarah, sebab itu kita jangan mudah nak terperangkap. Nanti kita ingat betul dah kita ngarap Imam Mahdi, takut kita terikut dengan agama lain punya pengharapan. Dulu pernah tahun 2015 ada orang Kristian nama John Hagee dan Mark Bliss. Dia meramalkan akan datang penyelamat pada bulan April tahun 2014. Dia menggunakan teori the second coming of Jesus Christ. Sebab kata dia pada tahun itu akan berlaku, tahun 2014 dan 2015 berlaku 4 kali fenomena blood moon. Blood moon ni gerhana bulan merah. Kalau tuan-tuan masih ingat, kita kena gerhana bulan merah, bulan jadi merah. Maknanya planet Marikh dia mendekati bumi. Maknanya Marikh, bumi dan juga matahari duduk segaris. Jadi bulan dia akan berwarna merah, macam berdarah lah bulan itu. Dan dia berlaku 4 kali, 15 April 2014, 8 Oktober 2014, 4 April 2015, 28 September 2015. Jadi kata mereka 4 kali gerhana itu petanda the second coming of Jesus Christ. Dan tidak juga berlaku. Kemudian datang pula John Dickson. Dia ramalkan tahun 2020 Jesus turun, lawan Dajjal, lawan syaitan, lawan nabi-nabi palsu. Dia sendiri ini kali kedua dah dia meramalkan Jesus datang. Tahun 62 dia pernah meramalkan juga. Begitu juga Kenton Bashaw, dia ramalkan tahun 2021 akan datang penyelamat. Adnan Oktar ataupun kita lebih kenal dengan Harun Yahya. Dulu buku Harun Yahya ni tuan-tuan, orang suka baca. Dia cerita tentang penciptaan alam, dia cerita tentang fenomena sains dalam Islam. Adnan Oktar ataupun nama penanya Harun Yahya. Tapi tiba-tiba dia dah mula jadi peminat kepada Imam Mahdi. Dan sampai satu peringkat dia fahamkan, dia mengaku pula dia menjadi Imam Mahdi. Sayang, orang yang begitu intelek sekali. Senyaplah sekarang. Begitu juga dalam kitab Talmud, Ortodok Judaism mengamalkan akan datang tahun 2239. Maknanya Mesiah dia muncul 6000 tahun lepas penciptaan Adam. Dan bumi akan hancur 1000 tahun selepas itu. Jadi tahun 6000 Yahudi dikira bersamaan tahun 2239. Baik itu orang Yahudi paling kuat sekali percaya kewujudan penyelamat ini. Bagi orang Yahudi, dia wujud kepercayaan masyayikh ini. Dan masyayikh ini dia adalah sebahagian daripada Rambam 13 Principles of Faith. Satu kepercayaan sangat mustahak dalam agama mereka. Dalam Shemone Esrei, Shemone Esrei ini sembahyang orang Yahudi. Orang Yahudi dia dalam sembahyang fardu dia ada doa berkaitan masyayikh. Dia Yahudi ada 3 kali sembahyang, Syahrit, Mincha dengan Ma'arif. Maknanya dia sembahyang Syahrit, sembahyang pagi. Yang ketiga Mincha, sembahyang tengah hari. Ma'arif, sembahyang maghrib. Maknanya dia sembahyang 3 kali sehari. Kita sembahyang 5 kali sehari. Mana kawan-kawan kita awak sembahyang 3 kali sehari, awak lebih kurang Yahudi sajalah perangai. Yahudi sembahyang 3 kali sehari ni. Tapi the messianic idea dalam Judaism ni dia berbeza dengan agama Islam, dengan agama Kristian. Sebab Masyiach ini dia kira sebagai penyelamat, tetapi penyelamat itu datang dalam keadaan dunia sedang berperang, kata mereka. Lepas tu akhir-akhir ini kita dapati orang Yahudi pun dah tidak galakkan penganut mereka untuk banyak sangat fikir tentang Masyiach ini. Sebab dah banyak kali kena tipu. Tipu oleh siapa? Claimants. Claimant ni orang mendakwa. Macam kita kes Imam Mahdi lah. Terlampau ramai orang mendakwa kita jadi hamun. Jadi orang Yahudi dah tak memberikan
penekanan kepada Masyiah ini. Sekitar abad ke-17, Yahudi pernah percaya Shabbatai Zvi sebagai Masyiah ketika itu. Dia ni seorang rabai lah, rabai Yahudi Mekubah. Dia tahun 66 tiba-tiba dia masuk Islam. Dia mengucap 2 kalimah syahadah di depan Sultan Mehmed yang keempat di Istanbul, dan Sultan tukar nama dia kepada Mehmed Effendi. 300 keluarga Yahudi masuk Islam, dan hari ini dia dikenali dengan Don Meh ataupun Mu'allaf. Asalnya itu dia Masyiah dalam ajaran Yahudi, masuk Islam. Jadi balik kepada tadi, kita orang Islam jangan terikut dengan teori. Teori banyak. Orang ni kata maulah pergi ke Mekah, tahun ni keluar lah ni, kita pun golok gadai lah. Tuan-tuan, ada yang sekarang di Madinah ini, yang sekarang ini ada dengan anak-anak kecil pun ada, bawa satu keluarga, jual rumah, jual tanah. Ni cerita benar. Orang Kuantan jual habis, tak ada benda tinggal. Bila kerajaan dah bising-bising nak balik, duit pun tak ada. Bayangkan, one way ticket balik tak boleh. Anak kecil-kecil, pihak konsulat kita pening kepala lah. Bayangkan kalau sampai Rabiul Awal esok je balik awal Rejab, la ilaha illallah. Kalau kita tak bedung benda ni akan jadi merebak lagi. Kita jelaskan malam ini, kita nak tahu hal kiamat, jangan tanya orang. Nak tahu hal kiamat, tengok dalam hadis. Benda gaib yang tahu hanya Allah dan Rasul saja. Manusia hanya boleh buat teori. Tapi kok mana pun kita kena balik semula kepada Al-Quran dan Sunnah. Sebab itu kisah Al-Mahdi adalah kisah berkaitan tanda besar kiamat. Maka untuk melihat tanda besar kiamat, kita kena tengok hadis-hadis yang ceritakan tentang tanda besar kiamat. Kita dah pernah terangkan dulu di Masjid Negeri. Tanda besar kiamat ni dia ada turutan dia. Dia takkan berlaku lamsam, dia takkan berlaku seranggah begitu saja. Dia akan ikut step by step, rangkai berangkai, satu persatu. Dalam hadis disebutkan dia bagaikan ikatan tasbih yang terputus dari benangnya, dan dia akan melurut satu persatu gitu, satu. At-Tabrani dimeriwayatkan dalam kitab Al-Awsat daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, khurujul ayati ba'duha ala ithri ba'd yatataba'na kama tataba'al kharazu fin nizami. Kiamat ni, kata Nabi, dia akan muncul sebahagian mengikut sebahagian, bagaikan mutiara pada satu tali, kata Nabi. Kata Abdullah bin Amr radhiyallahu an, al-ayatu kharazatun manzumatun fi silkin fa yuqta'a silku yatba' ba'daha ba'da. Kiamat ini Nabi sebut bagaikan mutiara yang terikat pada seutas benang. Kalau benang itu putus, dia akan satu turun. Ini hadis dalam Musnad Imam Ahmad dan telah disyarahkan oleh Syekh Ahmad Syakir. Soalnya, mana satu muncul dulu? Imam Mahdi dulu ke? Dajjal dulu ke? Ya'juj Ma'juj dulu ke? Kita tak tahu. Jadi macam mana kita overconfident? Imam Mahdi turun dulu ni. Tak ada kepastian siapa turun dulu. Mungkin dabatul ard, haiwan yang merangkak tu, kata Nabi. Mungkin dukhan, asap 40 hari. Tak ada ketentuan. Dan tuan-tuan, perdebatan tentang manusia hak dulu ini, dia dah muncul sejak zaman sahabat lagi. Mereka pun tak pasti mana satu yang keluar dulu. Jadi kita heran bagaimana orang yang pergi nak menunggu Imam Mahdi ni, dia boleh yakin tanda pertama, tanda besar kiamat adalah Imam Mahdi. Dia guna kaedah apa? Itu kita nak tahu. Kalau tuan-tuan perhatikan, kalau hadis versi daripada Huzaifah bin Asid Al-Ghifari radhiyallahu anhu, ini hadis dalam Sahih Muslim, kitab Al-Fitan wa Ashratus Sa'ah. Nabi sebut nombor satu keluar asap.
kemudian Dajjal, kemudian binatang, kemudian terbitnya matahari dari barat, kemudian turunnya Nabi Isa bin Maryam, yang keenam keluarnya Ya'juj Ma'juj, yang ketujuh, 8, 9 berlaku 3 gempa di timur, barat dan di Jazirah Arab, dan yang terakhir keluar api daripada Yaman yang menghalau manusia. Itu satu hadis. Dalam hadis yang lain daripada Huzaifah bin Asyid Al-Ghifari juga, dan juga ada dalam Sahih Muslim, Nabi sebut yang pertama akan berlaku adalah 1, 2, 3 gempa bumi. Gempa bumi pertama di timur, gempa bumi kedua di barat, gempa bumi ketiga di Jazirah Arab. Yang keempat asap, yang kelima Dajjal, yang keenam binatang bumi, yang ketujuh Ya'juj Ma'juj, yang ke-8 terbit matahari dari barat, yang ke-9 api yang keluar menghalau manusia, yang ke-10 baru turun Nabi Isa. Ujung sekali pula. Sahih Muslim. Kalau versi Abu Hurairah, ini ada dalam Sahih Muslim, kitab Al-Fitan wa Asyratus Sa'ah, bab fi baqiyati min ahaditsid Dajjal. Nombor 1 Nabi sebut terbit matahari dari barat, kemudian asap, Dajjal, binatang, kematian, dan juga kiamat itu sendiri. Dia tak nyatakan apa. Ada pula versi lain daripada Abu Hurairah, Nabi sebut pertama keluar Dajjal, lepas tu asap, lepas tu binatang bumi, kemudian terbit matahari dari barat, kemudian masalah yang umum pada hari kiamat, dan masalah yang khusus untuk hari kiamat. Nabi tak sebut apa benda. Semuanya hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Walaupun orang yang sama, tapi kita banyak perbezaan dari segi apa yang turun mula-mula. Sebab itu ada juga orang yang mengatakan bahawa kiamat susunan dia akan keluar selepas Dabatul Ard. Imam Mahdi ni akan keluar selepas keluarnya binatang bumi, Dabatul Ard. Dabbah ini kita pernah terangkan dalam minda Imam Besar siri yang dulu. Dia akan keluar daripada Mekah Al-Mukarramah, daripada Masjidil Haram. Itu dah kita bahaskan. Jadi pendapat ini diperkuatkan oleh hadis yang diriwayatkan dalam Al-Awsat daripada Huzaifah bin Asid, yang mana beliau merafa'kannya kepada Rasulullah SAW. Nabi menyebut takhrujud dabah min afzabil masajid fabainahum idza dabbatil ard fabainahum kadzalika idza tasada'at. Binatang akan keluar daripada masjid yang paling besar. Ketika mereka sedang duduk, tiba-tiba bumi bergegar. Ketika mereka sedang demikian, bumi jadi terbelah. Kata Ibnu Uyainah, dia ada dirakamkan pendapatnya dalam kitab Majma'uz Zawaid. Ibnu Uyainah ni tuan-tuan, dia bukan ulama biasa-biasa. Dia ni Al-Imam Al-Hujjah Al-Hafiz. Dia seorang ahli hadis tanah haram. Dan kata Imam Syafi'i, seandainya tidak ada Malik, Sufyan bin Uyainah, nescaya ilmu akan hilang daripada tanah Hijaz ini. Ini ulama besar. Dia mengatakan bahawa binatang itu akan keluar ketika Imam Mahdi memimpin sembahyang raya. Itu pendapat dia. Jadi akan ada orang diutuskan untuk mendahului jemaah raya, tu raya haji, bukan raya puasa. Jadi orang akan diutus untuk pergi kejar jemaah haji, dan dia akan pergi mengabarkan kepada jemaah ketika itu bahawa binatang tersebut dah nak keluar. Itu sebagai contoh. Jadi kepelbagaian pandangan para ulama ini menyebabkan kita tak faham kalau ada orang begitu yakin bahawa Imam Mahdi memang nak keluar. Kita nak tahu dia pakai indikator apa. Sama juga ada ulama mengatakan Imam Mahdi akan keluar masa Dajjal. Dajjal yang dimaksudkan adalah Dajjal Akbar, yang muncul menjelang hari kiamat pada zaman Imam Mahdi dan Nabi Isa. Yang mana Nabi pernah sebut kepada Umar, in yakunhu falan tusallitu alaih wa illam yakunhu fala khaira laka fi qatlih. Kalau itu Dajjal, maka bukan kamu yang akan bunuh dia, tapi yang akan bunuh dia adalah Isa ibn Maryam. Maknanya kemunculan Dajjal hanya terjadi ketika Imam Mahdi dah berkuasa dan tiba masanya Isa bin Maryam turun dari langit untuk bunuh Dajjal.
Sebab itu kita ulang balik kepada tuan-tuan puan-puan yang minat sangat nak menunggu Imam Mahdi ni, silakan, tapi tolong rujuk kepada hadis. Jangan rujuk pada orang, walaupun orang tu mengatakan dia tutup guru, belum tentu betul. Para sahabat pun tak tahu mana satu. Sebab itu para ulama dia susun satu bab khusus tentang Imam Mahdi ni, dia panggil babu fil khalifatil kain fi akhir zaman musamma bil mahdi wa alama khurujuhu. Bab tentang munculnya khalifah akhir zaman bernama Al-Mahdi dan tanda-tanda kemunculannya. Ulama banyak buat kajian, kita rujuk pada tulisan-tulisan mereka. Bahkan Syekh Abdul Alim bin Abdul Azim dia buat kajian khusus kepada hadis-hadis Imam Mahdi, sampai peringkat dia buat tesis sarjana, peringkat masters, tajuk Al-Hadis fil Mahdi fi Mizanil Jarah wa Ta'dil, penilaian aspek benar ataupun salah terhadap hadis-hadis Imam Mahdi. Orang dah buat kajian. Kalau berdasarkan hadis ni, kita cerita hadis yang Imam Mahdi yang akan keluar nanti adalah seorang laki-laki dari kalangan Ahlul Bait. Ahlul Bait ni keturunan Nabi. Allah akan memperkuatkan Islam dengan kehadirannya. Dalam hadis berapa lama dia akan duduk memimpin kita? Selama 7 tahun. Ketika dia berada bersama kita, bumi ini akan aman, damai, tenteram. Apa nama Imam Mahdi yang sebenar? Nama kad pengenalannya, kata para ulama, namanya sama dengan nama Rasulullah dan bapanya juga sama nama dengan bapa Nabi. Artinya Imam Mahdi nanti namanya adalah Muhammad bin Abdullah ataupun Ahmad bin Abdullah. Jadi kalau tuan-tuan ada orang dia mengatakan Imam Mahdi, siapa namanya? Sonoto keroto toto tak payahlah kalau ngereng nama dia, namanya mesti Muhammad bin Abdullah. Jelas. Kata Ibn Mas'ud, la tazhabu aw la tanqadi dunya hatta yumlika al-arab rajulun min ahli baiti yuwati'u ismuhu ismi. Kata Nabi, dunia tidak akan kiamat sehingga seorang daripada keturunanku akan menguasai bangsa Arab ini. Ismuhu yuwati'u ismuhu ismi, dan namanya sama dengan nama aku. Ini hadis dalam Musnad Imam Ahmad, juga riwayat Imam At-Tirmidzi, dan ada direkodkan dalam Sunan Abi Daud. Jadi kalau tuan-tuan nanti ada travel agent, bang mau pergi Mekah, Imam Mahdi nak turun, tanya dulu apa nama Imam Mahdi tu. Kawan pun tak tahu. Tak ada lah, mesti tahu. Namanya mesti Muhammad bin Abdullah. Dalam satu riwayat yang lain disebutkan yuwati'u ismuhu ismi wasmu abihi isma abi. Kata Nabi, namanya sama dengan nama aku dan nama ayahnya sama dengan nama ayah aku. Ini hadis dalam Sunan Abu Daud. Dan Imam Mahdi ni kata ulama, dia asal daripada keturunan Fatimah binti Rasulullah. Maknanya dia daripada Jurai Al-Hasan bin Ali. Bahasa mudah, Imam Mahdi ni keturunan Nabi. Keturunan Nabi maknanya Sa'id ataupun Seripah punya keturunan. Artinya kalau tuan-tuan lepas ni ada orang ngaku dia Imam Mahdi, tapi dia bukan orang Arab, orang Jawa, Bugis, Banjar, Boyan, Kampar, Kerinci, Mendeling, Minangkabau, Rawa, Johor Riau, Malbari, Mamak, tak payah. Tak payah. Dia mesti daripada keturunan Al-Hasan bin Ali. Riwayat daripada Ummu Salamah, Nabi pernah sebut Al-Mahdiyu min itrati min waladi Fatimata. Al-Mahdi berasal dari ahli baitku, keluargaku, dari keturunan Fatimah. Ini hadis dalam Sunan Abi Daud dan juga Sunan Ibnu Majah. Kata Al-Hafiz Ibn Katsir dalam kitab Al-Bidayah wal Nihayah fil Fitan wal Malahib berkenaan dengan Al-Mahdi, kata dia adalah Muhammad bin Abdullah Al-Alawi Al-Fatimi Al-Hasani. Jelas. Jangan ikut mana-mana Bogek, Banjar, Jawa, Kampar apa bukan. Itu bukan Imam Mahdi. Haji Mahdi je, bukan Imam Mahdi. Haji Mahdi boleh.
Bagaimana bentuk orangnya juga Nabi ajar. Tak payahlah tanya orang sana buka teori konspirasi sini, tak perlu. Hadis lengkap. Kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Al-Mahdiyu minni ajlal jabhati aqnal anfi yamla'ul arda qistan wa adlan kama muliat zulman wa jura yamliku sab'a sinina. Nabi sebut Al-Mahdi adalah dari keturunanku, dainya luas, dainya lebar, hidungnya mancung, garis bawahkan, hidung mesti mancung. Kalau hidung serupa kita bagai jambu madu dibelah dua, lupakan je lah tuan-tuan, suruh dia refund balik je lah duit. Hidung mesti mancung, aqnal anfi, kata Nabi. Mana kalau gantung hanger sangkut boleh letak, punya mancung. Ni ayat saya bukan ayat hadis. Mana mancung, dia akan yamla'ul arda qistan wa adlan, dia akan memenuhi bumi ni dengan penuh keadilan. Kama muliat zulman wa jura, walhal bumi sebelum itu penuh dengan kezaliman dan ketidakadilan, ketidakseimbangan sosioekonomi. Yamliku sab'a sini, dan Mahdi ini akan berkuasa selama 7 tahun. Ini hadis dalam Sunan Abi Daud, kitab Al-Mahdi, dan juga dalam Al-Mustadrak Al-Hakim. Dari mana Imam Mahdi keluar? Ini perlu kita ambil perhatian. Dalam hadis ada diterangkan bahawa Imam Mahdi ini dia akan keluar dari arah timur. Arah timur. Timur tu bukan timur kita. Timur tu timur ukuran daripada orang Madinah. Madinah mana utara, mana timur, mana barat. Dia tak sama dengan kita lah. Dia keluar dari arah timur. Kata Sauban radhiyallahu anhu, yaqtatilu 'inda kanzikum salasah kulluhum ibnu khalifah thumma lam yasiru ila wahidin minhum. Nabi cerita akan ada 3 orang yang saling berbunuh-bunuhan di sisi simpanan kamu. Simpanan kamu. Apa makna simpanan kamu? Perkataan kanzikum itu maknanya simpanan. Yang ini ada ditafsirkan oleh para ulama. Kata Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wal Nihayah, kanzikum itu maknanya simpanan dalam Kaabah. Dalam Kaabah ada banyak benda-benda dalam tu, dia tidak kosong, ada benda-benda juga. Dan mereka semua akan berbunuhan nak mendapatkan benda itu, kata Nabi. Mereka semua ini adalah kulluhum ibnu khalifah, semuanya anak khalifah. Summa lam yasiru ila wahid minhum, kemudian tidak akan kembali ke salah seorang dari mereka. Mana bunuh-bunuh ada yang mati. Summa tatlu'ur rayatu sudu min qibalil masyriq, ketika itu kata Nabi akan muncul bendera hitam yang datang dari arah timur. Fayaqtulunakum qitlan lam yaqtulhu qaum, dan mereka akan memerangi kamu dengan peperangan yang tidak pernah dilakukan oleh mana-mana kaum. Summa dzakara syai'an la ahfadhuhu, kemudian kata Sauban radhiyallahu anhu, ayat Nabi yang seterusnya la ahfadhuhu, kawan pula tak ingat, kata dia. Kawan tak perasan hak tu je Nabi cerita pasal bendera hitam. Kawan tak perasan ayat selepasnya. Kata Sauban yang kawan perasan, Nabi sambung, faqala fa idza ra'aitumuhu fabayi'uhu walau habwan 'ala thalji fa innahu khalifatullah al-mahdi, kata Nabi. Kalau kamu satu hari esok berjumpa dengan dia, berbai'ahlah kamu dengan dia, berusahalah untuk berbai'ah walau habwan 'ala salji, walaupun kamu terpaksa merangkak di atas salji. Fa innahu khalifatullah al-mahdi, kerana itulah dia khalifah Allah al-mahdi. Ini hadis dalam Sunan Ibnu Majah, kitab Al-Fitan, bab khurujul mahdi, dan juga dalam Mustadrak Al-Hakim. Gehak pergi ke Mekah itu, dia baca hadis ini.
Bila Tok Guru dia sebut, berbai'ahlah kamu, fabayi'uhu, berbai'ahlah kamu, walau habwan ala salji, walaupun kamu terpaksa merangkak di atas salji. Anak murid semangat jual rumah. Sebab ada hadis sebut kita kena usahakan. Yang ini tuan-tuan perlukan kepada penelitian. Kalau sampai peringkat kita meninggalkan segala-galanya kerana nak mendapatkan Imam Mahdi, maka sudah pasti perkara ini perlu dipikirkan daripada segi untung dan ruginya. Keluarga terperangkap di sana tak lepas nak balik. Dalil-dalil kedatangan Imam Mahdi ini jelas, banyak hadis sahih di dalam bab ini. Dan ada yang sebutkan secara khusus tentang Al-Mahdi, ada juga hadis yang sebutkan tentang sifat-sifat Al-Mahdi. Terlalu banyak yang kalau saya nak terangkan pada malam ni sudah tentu boleh memakan masa yang banyak. Apa yang mustahak, janganlah kita terikut-ikut dengan huraian-huraian orang yang nak berceritakan tentang Al-Mahdi ini. Dia kalau bagi kita ahli sunnah wal jamaah ini, dengan Al-Mahdi kita tak adalah selok sangat, biasa-biasa saja. Tapi yang paling obses dengan Imam Mahdi ni orang Syiah. Syiah sangat obses dengan Imam Mahdi, dan mereka menunggu Imam Mahdi sampai hari ni. Dan mereka letak seekor kuda dekat pintu Sardab. Ada satu tempat nama Sardab, dia dah siapkan kuda. Tiap-tiap hari mereka menyuruh, wahai tuan kami, keluarlah, keluarlah, dah siap dah kuda, siap letak kuda. Mana dia bajet Imam Mahdi keluar, terus naik kuda lah, menyelesaikan masalah dunia. Kalau kita tengok Syiah Imamiyah, dia yakin nama Imam Mahdi itu Muhammad bin Hasan Al-Askari. Jadi kedua-duanya Muhammad dan Al-Hasan ni Imam Syiah yang ke-11 dan yang ke-12. Dan mereka beri julukan Al-Hujjah, Al-Qaim dan Al-Muntazar. Al-Kisaniyah pula mendakwa Al-Mahdi itu adalah Muhammad bin Hanafiyah, keturunan Ali tapi dengan isteri yang bukan kahwin dengan Fatimah. Mana Ali kan ada poligami, jadi anak dengan isteri Ali yang lain. Dan dia mengatakan kononnya Al-Mahdi itu masih hidup dan bermukim di satu tempat bernama Gunung Radawar. Ini kita boleh rujuk dalam tafsir Al-Manar, ada disebutkan jilid ke-9 muka surat 501, diperincikan Gunung Radawar di mana. Jadi Kisaniyah ini dia cabang Syiah Rafidah, pengikut Al-Mukhtar bin Abi Ubaid As-Saqafi. Dan dia mendakwa kononnya dia itu sendiri adalah pegawai khas kepada Sayyidina Ali. Ada yang mengatakan Al-Mahdi ini keturunan Al-Husain bin Ali, bukan daripada Al-Hasan. Dia selalu hadir di setiap negara, di Malaysia, di Kuantan, tapi orang tak nampak pada pandangan. Dia ghaib. Dan dia selalu masuk ke sebuah sardab. Sardab ni macam gua, sejak 500 tahun yang lepas. Jadi orang Syiah dia memang obses. Jadi janganlah kita pula yang aliran Sunni ni pula lebih obses daripada Syiah. Jadi kita, manhaj kita sederhana sajalah. Tak adalah nak menunggu Imam Mahdi sampai hilangkan segala tanggungjawab kita kepada tanah air, pada keluarga, tanggungjawab kita untuk berdakwah dan bagai-bagai lagi. Semoga apa yang kita bincangkan pada malam ini boleh memberi manfaat kepada kita bersama. Sekali lagi kepada tuan-tuan muslimin muslimat, jangan mudah terpengaruh. Kalau ada orang nak mengajak nak pergi nunggu Imam Mahdi ke, atau lepas ni ada orang buat package melawat Dajjal ke, mana tahu tuan-tuan kan jenis mat kilau berlaku semangat, mana-mana jom kita pergi tengok Dajjal. Jangan benda-benda yang Nabi sebut tu Nabi tak suruh kita tengok pun, tak suruh. Dajjal ke Yajuj Majuj ke, tak payah kita berusaha. Yang penting apa juga perkara berkaitan benda gaib mesti rujuk pada Al-Quran dan Sunnah. Jangan ikut cakap orang yang tak ada dalil. Nescaya inilah jadi terperangkap, tak boleh nak balik, masalah duit dan sebagainya. Sekadar itu kita tutup pertemuan kita dengan sedikit doa. Moga majlis kita diberkati ilahi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تخرجنا بها من ظلمات الوهم. اللهم طول أمورنا وصحح أجسادنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا وأحسن أعمالنا ووسع رزقنا وإلى الخير قربنا وللشر أبعدنا واقض حوائجنا في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. Ya Allah, panjangkanlah umur kami, sihatkanlah tubuh badan kami, terangkanlah hati kami, tetapkanlah iman kami, molekkanlah amalan kami, luaskanlah rezeki kami, dekatkanlah kami dengan kebaikan, jauhkanlah kami dari kejahatan, kabulkanlah segala doa kami, sama ada dalam urusan agama, dunia ataupun akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Sekali itu wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.